Hai, nama saya Azhar Rafiq Amran dan nombor matrik saya adalah BA23110176. Saya di sini adalah ingin menceritakan sedikit latar belakang tentang penjajahan yang berlaku di Tanah Melayu dan Borneo. Sebelum itu, kita merujuk kepada perkataan penjajahan membawa maksud kepada tindakan menjajah sesuatu negeri ataupun wilayah, manakala perkataan barat merujuk kepada negara-negara yang berada di kawasan barat. Apabila digabungkan, perkataan tersebut menjadi penjajahan barat merujuk kepada tindakan negara barat melakukan jajahan kepada sesuatu kawasan. Tanah Melayu bermula pada kesedaran Melayu Melaka pada tahun 1400 dan namun begitu penjajahan di Tanah Melayu dan Borneo bermula sejak tahun 1551 dengan kedatangan Portugis sehingga tahun 1641 yang memakan masa 130 tahun. Manakala Belanda pula masuk pada selepas itu pada tahun 1641 sehingga 1824 yang telah memakan masa 183 tahun, dan British pula telah masuk ke Tanah Melayu pada tahun 1824 sehingga 1941 dan 1945 sehingga 1957 yang telah memakan masa 129 tahun, dan Jepun telah melakukan penjajahan di Tanah Melayu pada tahun 1941 sehingga 1945 yang memakan masa 4 tahun. Namun begitu, penjajahan Jepun tidaklah memberikan kesan yang mendalam kepada penduduk dan masyarakat di Tanah Melayu. Namun begitu, penjajahan Barat telah memberikan kesan yang sangat mendalam sehingga menunjukkan kesan positif dan negatif serta implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan pentadbiran di Malaysia. Jadi kami hari ini ingin membicarakan tentang kesan positif dan negatif serta implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan pentadbiran di Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Shanggari Rabi, nombor matrik BA23110016. Sekarang saya akan membentang tentang kesan positif dari aspek politik. Daripada landscape politik Malaysia, Malaysia telah mengalami perubahan yang ketara dengan parti politik. Salah satu kesan positif di Malaysia ialah memperkuat proses dan institusi demokratik. Apabila orang dari pelbagai latar belakang berkumpul untuk menyatakan tuntutan mereka untuk pengurusan yang baik dan reformasi, ini boleh meningkatkan demokrasi negara dan mendorong sistem politik yang lebih inklusif. Kedua adalah bagi kita menstabilkan politik, kita boleh merancangkan dan melaksanakan dasar ekonomi yang konsisten. Contohnya, kita boleh membuat projek seperti menimbulkan LRT, MRT bagi kemudahan masyarakat. So daripada ini, kita juga boleh meningkatkan kemasuhan pelaburan asing. Dan ketiga adalah daripada ini, kita juga boleh menjadikan kerajaan kita stabil. So boleh menjadikan perkhidmatan awam yang baik. Daripada ini, kita boleh meningkatkan kualiti hidup penduduk secara berlangsung. So, kerajaan boleh menjadi berwibawa dan accountable, mempunyai keupayaan untuk menguruskan negara dengan lebih cepat dan lebih terbuka. Ini akan memudahkan juga menarik pelaburan asing. So ini boleh membantu juga mempertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Seterusnya, pentadbiran yang adil dan peka terhadap kepelbagaian kaum di Malaysia menyokong interaksi sosial dan perpaduan negara. Hal ini juga boleh mengurangkan konflik kaum dan menanamkan rasa kekikataan dan kalangan penduduk pelbagai etnik Malaysia. So, jadi keseluruhan ini,
kita boleh kita boleh mendapat banyak manfaat dan kesan positif daripada aspek politik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Mahizudin Presley, matrik nombor BA23110190. Hari ini saya akan menceritakan mengenai kesan positif penjajahan British terhadap Tanah Melayu dan Borneo dalam aspek sosial. Saya akan menceritakan dalam bidang pendidikan dahulu. Sebelum kedatangan pihak British ke Tanah Melayu, sistem pendidikan yang diamalkan dan digunakan oleh masyarakat Melayu adalah berlandaskan ajaran Islam sahaja, yaitu menggunakan kitab suci Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mereka juga turut menjadikan surau dan juga masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Akibat perkembangan pendidikan Islam yang semakin tinggi, mereka juga telah mewujudkan sekolah pondok dan juga madrasah, di mana di sekolah tersebut mereka akan belajar perkataan Arab dengan cara menghafal dan sebagainya yang digunakan untuk tujuan panduan membaca. Kalau pembelajaran mengenai adab dan akhlak pula adalah diajarkan oleh ibu bapa dari rumah. Pendidikan sebelum datangnya pihak British ke Tanah Melayu ini adalah bersikap non-formal. Secara ringkasnya itu saja. Manakala selepas kedatangan British ke Tanah Melayu dan Borneo pula, dia telah mengubah sistem pendidikan di Tanah Melayu tersebut, yang mana ia telah mewujudkan 4 sekolah jenis vernacular. Sekolah jenis pertama adalah Melayu, yang kedua adalah Inggeris, ketiga Cina, dan keempat adalah Tamil. Namun demikian, sekolah pondok dan madrasah masih turut berkembang. Sekolah Melayu dan Inggeris ini menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah vernacular Tamil dan juga Cina menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar. Manakala daripada aspek kesihatan dan perubatan pula, sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu dan juga Borneo, masyarakat pada ketika itu menggunakan perubatan kaedah tradisional, yaitu rawatan yang menggunakan herba-herba, teknik rawatan pengurutan, serta rawatan spiritual yang melibatkan sami, pendeta, dan juga bomo. Masyarakat pada ketika itu bergantung kepada jampi-jampi dan doa yang diajarkan oleh orang bijak pandai tersebut untuk menangani penyakit pada ketika itu. Manakala selepas kedatangan British ke Tanah Melayu dan juga ke Borneo pula, mereka telah membawa sistem perubatan yang moden daripada negara mereka masuk ke Tanah Melayu dan juga Borneo, yang menyebabkan rawatan pada ketika itu lebih moden dan juga canggih. Pada ketika itu juga pengenalan program vaksinasi dan inisiatif untuk mengawal penyakit berjangkit juga mulai diperkenalkan. Akibat daripada itu, peningkatan jangka hayat dan pengurangan kadar kematian bagi ibu dan kanak-kanak juga berlaku. Sebagai contoh, di bandar-bandar utama di Sarawak pula, hospital didirikan untuk menyediakan perkhidmatan perubatan dan kesehatan khususnya untuk para pelabur, pegawai British, dan juga buru-buru. Implikasinya pula dari bidang pendidikan dahulu, kedatangan British ini memberikan impak yang signifikan dalam bidang pendidikan, di mana ianya membantu dalam meningkatkan lagi literasi serta pengetahuan masyarakat, serta membantu dalam memperkukuhkan lagi asas pendidikan negara. Selain itu, ianya juga turut membantu dalam membina model insan yang lebih berkualiti dan dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan serta menjadi penerus pada masa hadapan dengan lebih berkualiti serta bijak. Implikasi daripada bidang perubatan dan kesehatan pula ianya memudahkan serta meningkatkan lagi akses penduduk tempatan untuk mendapatkan rawatan yang lebih baik serta mendapatkan penjagaan kesehatan. Salam sejahtera, saya Daria Sri Masayu Robert, nombor matrik BA23110195. Izinkan saya membentangkan kesan positif penjajahan Barat di Tanah Melayu dan Borneo dalam aspek infrastruktur dan ekonomi serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat dan pentadbiran di Malaysia.
Pihak penjajah telah memperkenalkan pelbagai perubahan yang bukan sahaja memajukan ekonomi tempatan tetapi juga membina asas untuk pembangunan negara selepas kemerdekaan. Penjajah barat telah memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Melayu dan Borneo. Salah satu sumbangan terbesar adalah pembinaan rangkaian jalan raya dan jambatan. Sebagai contoh, pembinaan jalan raya di Kuala Lumpur dan pembinaan jambatan di Sungai Klang. Seperti yang kita ketahui, sebelum kedatangan kuasa barat, kebanyakan laluan yang digunakan adalah seperti laluan yang tidak berturap ataupun menggunakan sampan atau tongkang untuk menyeberangi sesuatu kawasan yang terpisah. Seterusnya, kemudahan pelabuhan. Penjajah barat juga turut membina pelabuhan di kawasan Tanah Melayu, iaitu Pelabuhan Penang. Pelabuhan tersebut dibina untuk memudahkan perdagangan antarabangsa. Hal ini dapat dibuktikan apabila Pulau Pinang menjadi sebuah pusat perdagangan untuk teh, rempah ratus seperti bunga cengkih dan pala dari ladang, tempatan lada dari Aceh dan tekstil dari India. British juga memperkenalkan sistem pengairan yang lebih baik untuk meningkatkan produktiviti pertanian di Borneo. Pengairan yang baik memastikan bekalan air yang mencukupi untuk tanaman, terutamanya di kawasan yang terdedah kepada kawasan kemarau. Seterusnya, kita beralih kepada kesan positif dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi di Tanah Melayu sangat bergantung kepada pertanian tradisional. Bukan itu sahaja, masyarakat tempatan juga terlibat dalam aktiviti perlombongan. Aktiviti perlombongan biji timah sudah wujud di Tanah Melayu, namun dijalankan secara kecil-kecilan oleh masyarakat tempatan. British telah memperkenalkan penanaman getah secara besar-besaran pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di negeri-negeri seperti Perak, Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak. Penanaman getah telah menjadi tulang belakang ekonomi kolonial. Selain itu, perlombongan biji timah juga berkembang pesat dengan pengenalan teknologi oleh kuasa British. Sebagai contoh, perlombongan biji timah di Selangor. British telah memperkenalkan beberapa mesin dan jentera untuk digunakan dalam proses perlombongan biji timah seperti enjin diesel, chain pump, mesin penghancur serta jengkaut kecil. Dengan penggunaan mesin dan jentera tersebut, proses perlombongan biji timah di Selangor menjadi lebih efisien dan produktif. British juga menjadikan Tanah Melayu sebagai salah satu pengeluar biji timah utama di dunia pada masa itu. British juga memperkenalkan penubuhan bank dan institusi kewangan pada awal abad ke-20. Beberapa bank mulai beroperasi di Sabah. Salah satu bank terawal yang mula beroperasi di Sabah ialah The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). HSBC mula beroperasi di Sabah dan menyediakan perkhidmatan perbankan seperti kemudahan kredit dan transaksi perdagangan. Perubahan infrastruktur dan ekonomi yang dibawa oleh kuasa barat telah memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan pentadbiran di Malaysia. Infrastruktur yang lebih baik memudahkan akses kepada perkhidmatan asas seperti pendidikan. Sebagai contoh, jalan raya yang baik membolehkan lebih ramai kanak-kanak pergi ke sekolah. Bukan itu sahaja, perancangan bandar juga menjadi lebih sistematik dengan pembinaan kemudahan awam. Perancangan bandar yang baik dapat membantu meningkatkan kualiti hidup penduduk serta dapat menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengenalan teknologi moden dalam sektor-sektor pertanian, perlombongan dan perindustrian dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Sebagai contoh, penggunaan mesin-mesin moden dalam perlombongan timah membolehkan hasil yang dihasilkan lebih tinggi dan berkualiti. Dengan pengenalan teknologi moden ini, ia dapat membantu meningkatkan kecekapan dan produktiviti ekonomi untuk pertumbuhan yang mampan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera doktor, nama saya ialah Jacqueline Sim Sim Ai, nombor matriks saya ialah BA23110163. Saya akan membentangkan tentang perubahan ekonomi. Seperti yang kita tahu, penjajah telah meninggalkan kesan negatif dari segi ekonomi, iaitu mengeksploitasi sumber alam dan ekonomi di Tanah Melayu dan Borneo.
Pada zaman kolonial, pihak penjajah telah memfokuskan kepada mengekstrakan maksimum sumber alam seperti getah, kayu balak dan biji timah tanpa mempedulikan kelestarian alam sekitar atau kesejahteraan penduduk setempat. Eksploitasi ini mengubahkan landscape ekonomi tempatan demi memenuhi keperluan perindustrian penjajah. Yang kedua ialah biji timah di Tanah Melayu. Seperti yang kita tahu juga, Tanah Melayu merupakan antara pengeluar utama biji timah dunia, terutamanya di Perak dan Selangor. Penjajah British menumbuhkan banyak gelombang biji timah dengan teknologi dan buruh import terutamanya dari China untuk meluaskan lombong biji timah. Hal ini telah mencipta ekonomi yang bergantung kepada perekstrakan biji timah dan menyebabkan kelestarian alam sekitar yang signifikan. Yang ketiga ialah mengeksploitasikan getah. Ladang getah yang luas ditubuh di semenanjung Tanah Melayu dengan buruh import yang dari India. Eksploitasi getah menguntungkan penjajah tetapi memberi manfaat yang minimum kepada penduduk tempatan. Hal ini disebabkan pekerja ladang sering menghadapi keadaan kerja yang teruk dan memberi gaji yang rendah. Ekonomi Melayu menjadi sangat bergantung kepada harga getah di pasaran dunia yang terdedah kepada turun naik. Yang ketiga ialah pembalakan di Borneo. Pembalakan di Borneo telah memusnahkan hujan tropika yang kaya dengan kayu balak yang berkualiti tinggi untuk diekspor. Ini bukan sahaja mengancam kepelbagaian biologi tetapi juga memusnahkan sumber penting kepada kehidupan asli. Implikasinya, kebergantungan kepada sektor komoditi seperti biji timah dan getah mewujudkan kelemahan yang ketara dalam ekonomi negara. Hal ini disebabkan kerana naik turun harga di pasaran sering membawa krisis ekonomi yang mendalam seperti yang berlaku beberapa kali pada abad ke-20. Apabila harga komoditi ini jatuh, ekonomi negara bekas penjajah seperti Malaysia kita sendiri akan mengalami kesukaran yang besar ia akan menunjukkan betapa tidak stabil dan berisiko ekonomi bergantung kepada satu atau beberapa komoditi utama. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Ana Ferdana Jodi dengan kad metrik BA 23110288. Hari ini saya akan membincangkan apakah kesan negatif dari segi sosial kedatangan Barat ke Tanah Melayu dan juga Borneo. Kesan negatif dari segi sosial ini telah memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat pribumi. Salah satunya adalah penentangan masyarakat tempatan terhadap penindasan sosial. Hal ini dapat dibuktikan apabila pihak British ini telah membawa masuk orang Cina dan juga orang India secara beramai-ramai pada ketika itu. Orang Cina yang dibawa masuk ini ditempatkan di lombong biji timah dan juga orang India yang dibawa masuk ini diletakkan di estate getah. Pada ketika itu juga kadar jenayah juga sangat menunjukkan peningkatan. Misalnya kongsi gelap, kecurian. Aktiviti pelacuran juga pada ketika itu juga sangat meluas, terutama dalam kalangan orang Cina. Keadaan ini tidak sesuai dengan norma masyarakat tempatan dan juga keadaan tersebut telah mengancam keamanan masyarakat tempatan. Dalam pada itu, keadaan tersebut juga telah dikeruhkan apabila British ini telah menjalankan satu dasar yaitu dasar pecah perintah, yaitu
yaitu ataupun divide rule. Pasal tersebut menekankan perbezaan etnik, di mana mereka bertujuan untuk menimbulkan konflik antara etnik yang berbeza, dan juga mereka percaya melalui dasar tersebut mereka dapat mengukuhkan kedudukan mereka di tanah Melayu dan juga meningkatkan sentimen etnik, seterusnya melemahkan nilai nasional masyarakat tempatan. Apakah implikasi yang implikasi daripada kesan ini ialah keadaan sosial ini masih diresai sehingga ke hari ini, di mana terdapat segelintir etnik yang masih mengamalkan sikap mengasingkan diri daripada etnik lain, yang mereka percaya bahawa mereka tidak bersesuaian dengan budaya-budaya etnik tersebut. Terima kasih. Seterusnya kita masuk kepada kesan negatif penjajahan Barat dari aspek politik. Yang pertama, penindasan politik, di mana penjajah Barat telah memperkenalkan pemerintahan autoriti yang membataskan kebebasan bersuara, berhimpun dan berpolitik rakyat tempatan. Yang kedua, penduduk diseksa, diusir malah dibunuh sekiranya dianggap sebagai ancaman kepada pihak Barat dan berpihak kepada komunis. Kesan negatif yang kedua ialah pembahagian politik yang tidak adil. Hal ini merujuk kepada pembahagian jawatan di mana pihak Barat hanya memberi keuntungan kepada pihak sendiri dan juga penduduk tempatan yang patuh kepada mereka. Dan penduduk tempatan pula diberikan jawatan yang rendah yang tidak berpengaruh apa-apa dalam pentadbiran. Raja pula hanya berkuasa dalam adat istiadat dan ajaran agama Islam. Kesan negatif yang ketiga adalah pencabulan hak asasi manusia, di mana rakyat tempatan telah ditangkap secara paksa tanpa bicara untuk bekerja bagi memenuhi kekurangan pekerjaan dalam bidang pertanian atau pembinaan. Walau bagaimanapun, upah yang diberikan adalah tidak setimpal dengan jam kerja yang dilakukan oleh rakyat tempatan. Hak tanah pusaka juga telah diambil oleh pihak Barat untuk kepentingan mereka, seperti pertanian dan juga pembinaan. Dan yang keempat, pembatalan sistem pemerintahan tempatan, iaitu sistem pemerintahan tradisional telah digantikan dengan sistem pemerintahan penjajah yang mana tidak selaras dengan keperluan dan nilai-nilai masyarakat. Contohnya, diperkenalkanlah pentadbiran pusat, sistem residen dan juga undang-undang Barat. Bagi implikasi penjajahan Barat dari aspek politik pula, yang sangat ketara adalah sistem pemerintahan tradisional terhapus. Hal ini merujuk kepada sistem pemerintahan beraja mutlak telah digantikan dengan sistem pemerintahan berpusat atau residen. Dahulunya raja boleh mengubah undang-undang, mengetahui tentera dan juga berkuasa terhadap kegiatan ekonomi seperti pungutan cukai dan juga perdagangan. Namun setelah diganti dengan sistem pemerintahan kolonial, raja hanya berkuasa dalam adat istiadat dan juga agama Islam. Hal ini menyebabkan sistem pemerintahan tradisional seperti Kesultanan Melayu Melaka perlahan-lahan terhapus diganti dengan sistem pemerintahan kolonial. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Nazri bin Quran, nombor metrik DA 23110026. Akan menyambung bahagian kesimpulan. Baiklah, kedatangan kuasa Barat sejak abad ke-15 telah meninggalkan kesan dan pengaruh kepada Malaysia sehingga abad ke-20. Impak positif yang telah dibawa adalah munculnya semangat kebangsaan. Seperti kita tahu, semangat kebangsaan adalah semangat cinta akan bangsa dan negara. Kerana sifat ini perlu ada dalam semua individu yang menganggap dirinya sebagai warga negara Malaysia. Seterusnya, berkembangnya sekolah vernacular Melayu dan Inggeris. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu, penduduk Tanah Melayu telah pun mempunyai sistem pendidikan mereka sendiri, iaitu pendidikan agama dan sekolah pondok. Pada waktu itu, pendidikan sekular belum diperkenalkan lagi dalam kalangan penduduk Melayu. Selain itu, sekolah Melayu, Cina dan Tamil dibina untuk kemudahan penduduk Tanah Melayu mendapatkan pendidikan.
Oleh itu, setelah kedatangan penjajah British, beberapa sekolah vernacular diperkenalkan seperti Penuban Penang Preschool yang merupakan sekolah Inggeris pertama dibina di Tanah Melayu. Impak negatif yang dibawa oleh penjajah ialah campur tangan dalam urusan pentadbiran. Hal ini kerana pihak British telah memperkenalkan sistem Resident Inggeris untuk menasihatinya dalam semua urusan pentadbiran. Campur tangan ini tidak disenangi oleh masyarakat tempatan orang Melayu. Seterusnya kemunculan masyarakat majmuk. Orang Melayu terpaksa menerima orang Cina dan India kerana kemasukan buruh asing yang untuk kegunaan tenaga dalam pembangunan negara. Impak negatif yang terakhir menubuhkan pos kawalan. Hal ini kerana telah menghalang pekerjaan harian penduduk tempatan di Borneo. Implikasi penjajahan Barat sehingga hari ini dari segi politik ialah telah mengubah struktur masyarakat dan pentadbiran di Malaysia. Seperti kita tahu, demokrasi telah dibawa oleh Barat suatu ketika dahulu dan sekaligus telah membawa pesan yang besar dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu yang sebelum ini mengamalkan sistem feudal atau pemerintahan raja yang menganggap raja sebagai pemimpin yang mutlak. Seterusnya, dari segi ekonomi, wujudnya perbezaan pendapatan di antara kaum dan wilayah mewarisi struktur ekonomi yang bersifat dunia ekonomi, di mana ekonomi yang bersifat modern lebih tertumpu di kawasan bandar, manakala ekonomi yang bersifat modern lebih tertumpu di kawasan bandar. Manakala ekonomi yang bersifat tradisional dan secara diri tertumpu di luar bandar. Kedatangan Islam telah mengubah perspektif seperti sebelum ini kerana telah menghapuskan sistem riba yang sering diamalkan oleh kebanyakan masyarakat di dunia. Yang terakhir dari segi sosial, seperti kita tahu, pengaruh sosial daripada Barat adalah cara berfikir masyarakat Melayu yang sudah mula lebih terbuka. Pemikiran terbuka ini dapat kita lihat dalam kepercayaan masyarakat kita terhadap perkara-perkara yang digelar pantang larang, petua dan lain-lain. Kebiasaannya pantang larang ini dianggap sebagai satu hukum dalam masyarakat Melayu yang wajib dipatuhi dan mengakibatkan kesan yang tidak diingini oleh seseorang sekiranya melanggar pantang larang itu. Oleh itu, cara berfikir seperti ini sudah mula berubah sejak kedatangan Barat dan menganggap perkara-perkara itu lebih kepada karut. Baiklah, sekian itu saja daripada saya.